Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 3. Nurul Ihsan jilid 3. Kita masih lagi berada di dalam tafsir surah Asy-Syu'ara. Surah Asy-Syu'ara, muka surat 171. Muka surat 171. Bawah sekali ayat 221. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin. Hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin. Maksudnya, adakah aku, yakni Allah Subhanahu wa taala, hendak khabar akan kamu ya kafir Makkah, atas siapa yang turun syaitan-syaitan itu? Ini dia sambung ayat yang kita baca bulan lepas. Orang kafir Quraisy, mereka tuduh kata Quran yang Nabi duk baca tu syaitan mai ajak. Ini kita baca bulan lepas. Kafir Quraisy, bila Nabi duk baca Quran ni, baca dengan sastra yang tinggi. Kebetulan zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibangkit menjadi nabi. Pada zaman tu orang-orang Arab ni dia kagum sangat dengan keindahan bahasa. Sehingga akan kita baca dalam sejarah zaman jahiliyah, zaman awal-awal Islam, zaman jahiliyah ni para syu'ara ni, para orang yang menjadi ahli syair ni, depa jadi orang kaya. Sehingga akan satu pihak dengan satu pihak kalau nak jadi musuh. Satu puak nak marah satu puak, ataupun satu orang nak marah satu orang. Macam mana cara dia buat? Dia pergi cari seorang penyair, suruh buat satu syair, dia pergi gantung syair tu di dinding Kaabah. Bila orang mai, orang baca syair tu, kalau dia mengecam ni mati rekod. Demikian pengaruh sastra Arab pada zaman jahiliah tu, sampai macam tu sekali. Maka penyair-penyair yang terkenal ni banyaklah. Imri'il Qais, nama penyair terkenal ni banyak. Mereka ni cari makan dengan duk karang syair. Syair yang mereka karang tu, kalau syair tu mengecam tu habis. Daripada satu orang yang berkedudukan tinggi, boleh jatuh hancur, tak ada siapa hormat. Maka penyair betul-betul golongan yang disanjung, dan syair ini betul-betul satu benda yang dikagumi oleh masyarakat masa tu. Maka Allah turunkan Nabi Muhammad. Di antara mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah Quran. Quran itu mengandungi bahasa sastra yang sangat tinggi. Bila Nabi turun, Nabi duk baca Quran ni, orang Arab pernah cuba nak challenge Quran ni. Depa panggil satu orang yang ahli dalam bidang syair pada masa tu, suruh dia pergi challenge Nabi. Bila dia ni sampai di depan Nabi, Al-Walid nama dia. Bila dia sampai di depan Nabi, Nabi baca Al-Quran. Bila Nabi baca aja ayat Quran, dia terus jam. Apa pun dia tak kata, dia balik jumpa pembesar-pembesar Quraisy. Dia kata, yang aku dengar ini bukan kalam manusia, tetapi yang aku dengar ini satu kalam yang mai daripada satu kuasa yang maha tinggi. Pembesar Quraisy kata kepada dia, hang pun nampak sudah kena sihir Muhammad. Tak cukup dengan tu, mereka buat satu cerita baru pula. Create satu isu baru pula. Mereka kata sebenarnya Muhammad reka benda ni dengan bantuan syaitan. Setan-setan ni duk turun mai dekat Nabi, duk bisik dekat Nabi ni kata-kata indah ni. Maka Nabi baca benda tu, orang semua kagum, orang pakai ikut dia. Sebenarnya mereka kata Nabi Muhammad ni dipimpin oleh syaitan. Turun ayat ni. Allah sebut hal unabbiukum ala
man tanazzalu syayatin. Adakah aku, yakni Allah, hendak khabar kamu ya kafir Makkah, atas siapa yang turun syaitan itu sebenarnya? Tuhan nak sangkal balik tuduhan puak-puak kafir Quraisy ni. Tuhan turun ayat ni. Tuhan kata, hampa mau ke aku cerita dekat hampa, setan ni betul-betul turun jumpa siapa? Hampa kata setan duk turun jumpa Nabi Muhammad. Tak, Tuhan kata Nabi Muhammad setan tak pernah jumpa dia. Sebab setan musuh Nabi. Tuhan kata, hampa mau tak aku nak bagi tahu dekat hampa, setan memang duk turun mai, duk cerita macam-macam. Tapi setan turun bukan jumpa Muhammad, tapi jumpa siapa? Hampa mau aku nak cerita setan turun jumpa siapa? Macam tu. Tanazzalu ala kulli affakin athim. Turun ia, yakni turun setan ni atas tiap-tiap orang yang banyak bohong dan dusta. Yakni ke atas orang yang asim, yang banyak dosa. Seumpama Musailamah Al-Kazab dan lainnya daripada kahana, iaitu orang-orang yang mengkhabar daripada perkara-perkara yang akan datang. Dan juga arraf, yakni yang mengkhabarkan perkara yang telah lalu. Tuhan kata, hampa mau tak aku nak cerita setan ni betul-betul duk turun mai duk jumpa siapa? Setan ni duk turun mai duk bagi tahu apa dekat hampa? Hampa mau aku nak cerita dekat hampa? Tuhan turun habaq. Tuhan kata, tanazzalu ala kulli affakin athim. Setan turun, dia duk jumpa golongan affak, golongan yang kuat bohong, asim, dan orang yang banyak dosa. Siapa yang duk bohong, ini orang setan kawan dia. Siapa yang tak heran dengan dosa, duk buat dosa tak berhenti-henti, ini orang setan kawan dia. Setan bukan kawan Nabi SAW, tapi setan adalah kawan orang-orang yang afak dan kawan kepada orang-orang yang asim. Siapa dia golongan yang afak ini? Golongan yang kuat bohong ni siapa? Contohnya dia kata Musailamah Al-Kazab. Ini hak mengaku kata dia jadi Nabi ni. Musailamah Al-Kazab mengaku dia jadi Nabi. Dia pun reka juga ayat Quran pergi baca dekat orang-orang yang percaya dia. Kalau dalam Quran ada surah Al-Fil, dia pun buat surah Al-Fil juga. Dalam Quran dia kata, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu surah Al-Fil. Musailamah Al-Kazab mereka surah Al-Fil juga. Dia kata Al-Fil, wa ma adraka mal fil. Dia tiru. Dia tiru lenggok bahasa Quran tu, dia tiru. Al-Fil, gajah. Ma adraka mal fil. Hampa tahu dah al-fil gajah tu apa? Dia kata dia duk karang macam tu. Dia tipu-tipu, lepas tu dia karang lah. Gajah ni ada gadin, ada belalai, ada apa, dia duk merepek. Ni Musailamah Al-Kazab. Maka dia ni memang sah kawan syaitan. Selain daripada Musailamah Al-Kazab, syaitan adalah kawan kepada kahana. Kahana ini ialah kahin. Kahana itu jamak. Kahin makna dia tok bomo. Tok bomo ini kawan syaitan. Maka syaitan ni kalau dia turun, bukan dia pergi berkawan dengan Nabi Muhammad. Dia turun, dia berkawan dengan kahin ataupun kuhan, kahana, iaitu orang-orang yang menjadi bomo, orang yang mengkhabar perkara yang akan datang. Benda tak jadi lagi, piduk bagi tahu dah. Dia kata berdasarkan firasat saya, ini jenis ni. Berdasarkan firasat saya, dia kata dalam masa 2 tahun lagi akan tukar Perdana Menteri lain misalnya. Dia pergi buat cakap benda yang akan datang misalnya begitu. Maka dia kahana. Dia satu orang yang suka nak menujum dan meramalkan satu benda di masa depan. Ini syaitan punya kawan, dia kata. Dan juga arraf, iaitu orang yang mengkhabarkan perkara yang telah lalu. Ini golongan arraf. Contoh dia apa? Rantai hilang, pitanya dia. Dia pun potong limau apa kasturi, limau nipis apa jatuh dalam air, lebih kurang tengok. Dia kata hilang air abu lepas tu ya. Begitu. Benda lepas dah. Dia pergi duduk dakwa kata dia tak. Hilang air abu lepas. Ambil ni perkara lain ni. Selalu duduk main rumah. Tapi dalam seminggu ni tak main. Ini dia panggil arraf. Dalam bahasa hadisnya dia panggil arraf. Orang yang mengaku dia tahu benda yang dah lepas. Walaupun dia tak tengok, walau tak apa, tapi bercakap macam dia tahu benda tu. Ini kawan syaitan. Dia kata.
yulquna sam'a, yang melontar mereka itu, yakni syaitan-syaitan itu akan pendengaran kepada kahanah yang mereka itu, yakni yang syaitan itu dengar daripada malaikat dan melontar kahanah kepada manusia. Mana ni yang tok-tok bomo ni boleh duk tahu benda ni, duk habang dekat orang yang mai jumpa dia, yang duk mai minta tolong kat dia ni? Macam mana yang kahin, yang kuhan, yang kahanah ni boleh duk habang bagi tahu yang tu yang ni, yang araf duk mengaku kata dia tahu yang tu yang ni? Mana sos, mana sumber dia dapat ni benda hak dia duk cakap bila orang jumpa dia ni? Dia dapat daripada syaitan. Syaitan dapat daripada mana? Syaitan dapat daripada malaikat. Ketika malaikat nak bawa rahsia tu, masa tu depa curi ambil. Maklumat yang dia dapat ni satu, ditambah dengan 99 lagi pembohongan. Maka benda tu dia sampaikan kepada kahin, kepada kuhan, kepada kahanah dan kepada araf. Maka mereka ni habaq dekat manusia yang mai percaya mereka. Ini keterangan agama, tuan-tuan. Ini yang kita duk baca ni keterangan agama berdasarkan ayat Al-Quran. Firman Allah, wa aktsaruhum kadzibun, dan kebanyakan mereka, yakni kahin, araf, tok bomo apa semua ni dusta sekalian, dihimpun pada yang dusta. Adalah ini dahulu daripada tegah syaitan daripada langit. Adapun kemudian daripada itu, maka telah ditutup pintu langit daripada syaitan-syaitan dan putih turun syaitan atas kahanah, iaitu kemudian daripada bangkit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi rasul. Ini kita baca dah bola depan ayat Qurannya. Allah kata, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harasan shadidan wa shuhuba wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'i faman yastami'il an yajid lahu shihaban rasada. Ayat ni kita baca dan kita dah terang pada bulan lepas. Sebelum daripada Nabi Muhammad dibangkit jadi nabi, memang syaitan ada peluang pergi duk intip rahsia-rahsia ni, dan depa dapat rahsia ni, depa mai duk lepas dekat orang-orang yang bersahabat dengan depa. Tapi apabila dibangkitkan Nabi Muhammad menjadi Nabi, Allah letak penjaga di tiap-tiap pintu langit. Sebarang rahsia daripada langit yang turun, kalau syaitan cuba nak pergi intip, nak pergi kutip ambil rahsia ni, maka mereka akan dipanah dengan panah-panah api oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mereka tak dapat dah rahsia sejak daripada itu. Benda ni disebutkan oleh Allah di dalam surah Al-Jin. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wasyu'ara yattabi'uhumul ghawun, dan tukang yang berbuat syair itu mengikut akan mereka itu oleh orang yang dalalah, yang jahil sekaliannya. Zaman jahiliah dulu, ahli syair ini, para penyair ini diikut oleh orang. Dia ada pengikut dia. Geng hak jenis syok dengan apa nama ni, dengan apa jenis syair ni, dia ada, tuan-tuan, bela pun ada. Dia jenis, nak kata lagu mana, dia mengkagumi syair-syair, sajak-sajak apa semua ni. Pukul 2-3 pagi dia boleh duduk dengar sajak, pejam mata, gigit lidah mulut. Dia jadi manusia lagu tu. Manusia yang mengkagumi bahasa-bahasa indah ni. Dia boleh lagu orang gila muzik, lagu orang gila dengar lagu orang gila burung. Tu seumpama tu lah, jenis-jenis macam tu lah. Gila burung, cara gila burung. Dia duduk naik motor elok-elok, dengar bunyi burung, berhenti. Ni dia duduk tebiang telinga dengar. Duduk dengar macam ni. Dia kata, dah ni terkupak kawasan ni. Turun, pergi masuk dalam kawasan kubak lah, apalah, pergi duduk cari, dengar terkupak bunyi. Orang bang maghrib bertanuk ambil nak keluar Hongkong, dia duduk balik Batu Nisan tu. Pasal apa? Burung punya pepek. Di rumah pun keliling rumah sangkak tu. Oh, dia dengar tu, dia duduk petik jari, duduk lagu tu. Satu jenis juga. Zaman dulu, hak jenis suka dengan syu'ara, dengan penyair-penyair ni. Dia dengar penyair ni duk baca syair ni. Amin tazakkuri jiranin bizi salami. Mazajta dam'an jara mim muqlatin bidami. Dia dengar tu, perkataan-perkataan tu main masuk lubang telinga dia, jerak masuk sampai hati dia. Tuan-tuan, ada orang macam tu. Dia menghayati tu, dia menjiwai benda tu, dia tak boleh.
Allah Subhanahu wa ta'ala buat turun ayat ni. Allah nak cerita benda ni. Allah kata wasyu'ara yattabi'uhumul ghawun. Dia kata tukang yang berbuat syair ni, pengarang-pengarang syair ni, para penyair ini mengikut akan mereka itu oleh orang-orang yang balalah, yang jahil sekaliannya. Maka bersyair mereka itu dan ambil daripada mereka itu, maka mereka itu mazmum, yakni kecelaan sekalian mereka itu. Itu dia. Tuan-tuan, dia nak abang kat kita satu, apapun kalau sekiranya sampai keterlaluan, dia benda tu dah jadi celah dah. Apapun kalau sekiranya keterlaluan, dia jadi celah dah. Macam hari ni tuan-tuan, orang nak bahas tentang masalah muzik. Muzik ni betul-betul haram ke? Ini perbahasan. Pasal apa orang bahas benda ni? Pasal tak boleh elak dah lah ni. Muzik ni tak boleh elak tuan-tuan. Kita duk kata tak suka, benci, tak maulah muzik ni apa semua. Di rumah kita, bini kita duk pasang. Di rumah kita, anak kita duk pasang. Kita tak suka, benci macam mana pun mereka pasang. Sama ada mereka pasang daripada TV, ataupun mereka pasang daripada radio, ataupun ada lah. Kita marah anak bini kita. Ayah tak mau ni jenis-jenis macam ni, tak mau pasang atas rumah. Anak kita pun tension. Pasal apa ayah aku ni teruk jadi rumah nak pergi mengaji kat ustaz mana tu jadi. Anak kita di tension dengan kita. Sebelah rumah kita duk pasang radio macam tu juga. Takkan kita nak langgang pergi rumah sebelah-belah, tutup radio hang sebelum. Ini dah jadi karut. Akhirnya kita terpaksa bincang. Muzik ni betul-betul haram ke? Nak kena bincang. Bila mai perbincangan tentang muzik ni betul-betul haram ke? Nak menentukan hukum, yang kata hukum ni haram, halal, makruh, sunat, apa wajib. Nak menentukan hukum, dia sumber dia Quran ataupun hadis. Hukum tak boleh reka. Sumber dia Quran ataupun hadis. Dalam Quran adakah sebut tentang muzik haram? Tak ada. Dalam hadis adakah sebut tentang muzik haram? Adakah? Yang paling kuat pun itu hadis riwayat At-Tirmizi yang kata 15 golongan akan dikenakan bala oleh Tuhan. 15 benda. Kalau buat, Allah akan segerakan bala mai. Di antara dia apa? Wattukhizatil qainat wal ma'azif. Apabila penyanyi-penyanyi wanita dan alat muzik diagung-agungkan. Takat tu ya nas yang ada daripada hadis At-Tirmizi. Muzik yang macam mana? Muzik yang macam mana? Yang kata haram, yang kata tak boleh, yang kata apa, macam mana? Dalam kitab-kitab kuning adalah tulis. Dia kata yang bertali, yang becuk seronai, apa semua. Bila disemak-semak dia adalah hadis yang sahih, tak ada. Tidak sabit daripada keterangan nas yang qat'i, nas yang mu'tamad dan hadis yang sahihah. Yang mengatakan gitar ke apa, biola ke apa kan ni semua haram. Tak ada. Bila duk main tak ada ni dia jadi leceh. Maka Dr. Yusuf Al-Qaradawi, satu orang ulama yang terkenal, Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dia pun ditanya tentang benda ni. Dan dia di dalam buku dia Fatwa Contemporary dia ni, dia pun bagi jawapan. Dia pun tak kata muzik ni haram secara mutlak. Dia kata tetapi kalau sekiranya dia membawa kepada lalai, haram. Nampak? Kalau diperluaskan benda tu bukan muzik saja, apapun kalau membawa kepada lalai, haram. Hatta hak kita baca malam ni, syair ni pun kalau kerana duk dengar syair ni sampai jadi lalai, sampai tak haram. Dia bagi tahu di sini, maka yang haram tu ada kerana apa? Kerana satu, melalaikan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini perbincangan-perbincangan ilmiah tentang topik-topik yang bersifat contemporary. Dia bagi tahu di sini. Dia kata maka benda tu menjadi mazmum, yakni menjadi kecelaan sekaliannya. Maka bersyair mereka itu dan ambil daripada mereka itu, dan benda tu menjadi kecelaan kepada mereka itu. Terlampau sangat duk dalam bidang syair ni sampai pi jadi sampai lah sekali dia pi duk karang syair sampai menafikan sifat asa Allah Subhanahu wa taala misalnya. Itu dia namanya karut. Hidup karang syair, hidup karang lagu, hidup karang sajak, hidup kata apa ni, aku tunggu kamu di pintu syurga lah. Ditulis macam tu. Apa dulu, oh Tuhan, cabutlah nyawa aku, apa semua. Dia main macam tu. Sampai peringkat tu tak mahu.
Bolehkah kita duk minta kat Tuhan, oh Tuhanku cabutlah nyawaku? Bolehkah macam tu? Ada nas yang melarang perbuatan tu. Kalau nas larang perbuatan tu, benda tu tidak boleh diseni katakan. Nah, ini benda-benda yang akan dilihat dalam nak menentukan sesuatu hukum. Firman Allah, alam tara annahum fi kulli wadin yahimun. Tiadakah engkau lihat bahawasanya mereka itu, yakni para penyair itu, pada segala bagai padang percakapan mereka itu, lalu mereka itu pada puji dan keji. Tu dia. Tuhan kata, cuba hampa tengok Zat, alam tara annahum fi kulli wadin yahimun. Cuba hampa tengok Zat ni, geng-geng penyair ni, geng-geng aduk gila, aduk karang bahasa-bahasa indah. Depa ni fi kulli wadin, pada setiap lembah, setiap padang, tak kira tang mana, kira nak baca syair depa, nak jadi lalai raplak di tengah-tengah padang tu. Macam hari ni lah, pergi buat konsert sana, pergi buat, tak boleh ada kawasan lapang sikit nak buat konsert. Macam tu lah kalau dikembangkan sampai hari ni, macam tu lah bentuk dah. Nampak lapang sikit ni, boleh ni cakap 10-15 ribu boleh isi. Kita panggil, nak panggil saja, nak panggil mai. Bila kata nak panggil, puak nak turun ramai lah. Puak nak turun ni ramai lah. Bukan setakat umpan pula, cabutan nombor betul pula ada tu. Dapat motor keris lebar gaji biji. Lambung habis, ketayak-ketayak habis semua lambung habis, pakai pergi tengok. Tuan-tuan, ini cerita dia. Zaman dulu tidak dalam bentuk konsert, tapi dia dalam bentuk penyair, duduk baca syair di tengah padang. Zaman lah ni dia tak ada lah, kalau panggil Pian Habib mai duduk baca syair, dia faham baca doa lah kapital dia. Dia panggil hak benda boleh bawa minat, dia bawa mai jenis konsert. Bila bawa mai jenis konsert, dia mula dengan hak pak lebay pakai kepiah ni, nasyid 2-3 lagu. Lepas tu hak tak pakai baju keluar. Dia kira dia nak ambil hati semua orang. Geng hak jemaah masjid pun nanti mai dengar pasal Pak Lebay ni ada. Geng hak satu lagi pun mau juga pasal tak pakai baju ada. Benda ni benda yang menimbulkan kelalaian, dan benda ni lah yang ditekankan oleh Allah dalam surah Asy-Syu'ara. Benda ni lah. Firman Allah, wa annahum yaquluna ma la yaf'alun, dan bahawasanya mereka itu kata perbuat yang tiada perbuat mereka itu, bohong dusta semata-mata. Penyair ni tak sakira lah dia karang syair dia tu, nampak ni cukup sedap lah, bohong aja. Benda dia karang tu dia pun tak buat benda tu. Illa alladhina amanu wa amilus salihat wa zakarullaha katsira. Melainkan segala tukang syair yang beriman mereka itu dan beramal mereka itu. Ini amalan yang saleh daripada fardu dan sunat. Dan sebut mereka itu akan Allah, akan sebutan yang banyak. Tiada menegah syair daripada zikrullah dan daripada sembahyang. Tuhan bubuh pengecualian. Tuhan kata kecuali penyair-penyair yang mereka ini allazina amanu wa amilus salihat. Ada juga penyair-penyair yang mereka ini beriman dengan Allah. Maknanya apa? Tak salah hidup terlibat dalam bidang tulis syair, tulis sajak, tulis seni kata lagu, buat lirik dan sebagainya, tak salah. Selagi mana benda-benda yang dia tulis, benda-benda yang dia lahirkan melalui mata pena dia tu, benda-benda tu menunjukkan bahawa dia beriman kepada Allah, dan dia nak mengajak orang yang nak dengar ni esok ni ingat pada Allah. Ini dalam konteks apa kita kata? Dalam konteks nasyid-nasyid ada hari ni. Dia perkarang juga. Pasal apa tuan-tuan? Manusia ni tak sabuhong lah. Manusia ni dia mau hiburan. Kalau kita nak menafikan manusia dengan hiburan, habis lah kita. Kita cuba nak menghalang naluri manusia. Tak boleh. Tuan-tuan, kita ada anak. Kita nak suruh anak kita jadi orang tua ketika dia umur 5 tahun, 6 tahun. Boleh? Dia umur 5 tahun, 6 tahun. Dia nak tengok jenis-jenis komik, kartun apa semua, kita piduk koyak, piduk bagi ensiklopedia suruh dia baca. Dia pun ingatlah kepala, gila orang tua aku ni, dia kata. Aku budak, dia kata. Itu naluri budak. Naluri budak, dia nak benda yang sesuai dengan dia. Manusia dengan naluri dia suka kepada hiburan. Itu sebab di syurga,
Nabi Adam alaihissalam sebelum diturunkan daripada dunia ke syurga, daripada syurga mai ke dunia, sebelum diturunkan daripada syurga mai ke dunia, dia duduk di syurga, dia ada hiburan. Hiburan dalam bentuk apa? Burung mai duk bunyi, cucak itu hiburan bagi dia. Tapi taklah sampai hidup menyorok balik batu nisan, duk bang, tak sampai begitu. Cuma bunyi burung tu hiburan bagi dia. Takat tu aja. Bunyi-bunyian dalam syurga ni ada bunyi-bunyian. Kita dah baca banyak hadis. Bunyi-bunyian di syurga ni ma la uzunun sami'at, telinga tak pernah dengar. Maknanya dalam syurga tu ada bunyi-bunyian. Bunyi-bunyian yang sangat sedap. Tak ada seumpama sedap tu di atas dunia. Hiburan. Kita ni tak boleh nak kata ke orang, tak boleh nak hibur ni, tak boleh kata. Pasal manusia dia mesti mau pada hiburan. Maka kena cari hiburan alternatif. Itu cerita dia. Jadi orang yang duk tulis syair, duk tulis sajak, yang duk tulis lirik lagu dan sebagainya, dia duk buat kerja tu tak salah. Selagi mana apa yang dia tulis, apa yang dia lahirkan itu, benda yang menunjukkan satu, dia beriman kepada Allah, dan dia boleh ajak orang nak dengar esok ni beriman kepada Allah. Dia kena lagu tu. Ada pula orang duk kata, ni apa? Ini geng-geng nasyid lah ni ustaz. Mereka pun dengan muzik-muzik macam-macam duk masuk. Macam yang kita bahas tadi lah. Perbahasan bukan kita bahas. Ulama-ulama semua pun bahas dah. Yang pergi kata organ tu haram, siapa kata? Quran tak ada pun. Dalam hadis tak ada pun sebut terang benda tu haram. Selagi mana benda tu tidak membawa kepada lalai, tak salah. Saya kata nasyid ni sampai tak mau bunyi apa langsung. Bunyi suara dia saja letih. Budak-budak lah kata, dengar apa lagu tu. Mereka pun tak mau dengar. Siapa pun tak mau dengar. Kadang-kadang tuan-tuan kita ni bagi jadi susah. Benda sebenarnya tak sesusah tu. Yang kata inna dina yusrun walan yushadad dina ahadun illa ghalabah. Nabi kata dah dalam hadis sahih dia. Sesungguhnya agama itu yusrun. Dia sebenarnya mudah. Walan yushadad dina ahadun illa ghalabah. Dan tidaklah satu orang yang menyusah-nyusahkan agama itu illa ghalabah, melainkan isu agama tu menewaskan dia. Lah dia rasa fed up dengan agama apa ni, semua tak boleh dia kata. Sebenarnya bukan agama kata semua tak boleh, hang yang kata semua tak boleh. Ini cerita dia. Jadi apa pun tuan-tuan, berhujah berdasarkan nas. Berhujah berdasarkan nas. Semua pihak pun berhujah berdasarkan nas. Kita boleh menampilkan nas, dan nas itu nas yang sahih. Itu kena pakai. Kegagalan kita untuk menampilkan nas yang sahih, nanti saya dulu. Ini boleh dibincangkan dulu. Macam mana hukum dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka dalam ayat ni Tuhan buat pengecualian. Illal ladzina amanu wa amilus salihat wa zakarullaha katsira. Melainkan segala tukang syair yang beriman mereka itu. Beramal mereka itu. Ini amalan yang saleh-saleh daripada fardu dan sunat, dan sebut mereka itu akan Allah dengan sebutan yang banyak, tiada menegah syair daripada zikrullah dan daripada sembahyang. Itu dia. Syair yang mereka buat ni, nasyid yang mereka menyanyi ni, tak menghalang mereka daripada zikrullah. Banyak apa tuan-tuan, pilihan untuk dengar nasyid-nasyid yang sedap-sedap, tapi mengingatkan kita kepada Allah. Pohon ara daunnya rendang, sedap, jangan buat pasal. Sedap. Kalau tak sedap tu kerana suara kita tak sedap. Tapi nasyid tu kalau dinyanyikan oleh orang yang suara sedap, sedap. Pohon ara daunnya rendang, apa ni nak abang kata kalau tak semayang tak lagi jadi dosa kan. Kalau lagu tu kita bagi anak-anak kita dengar, mereka pun duk menyanyi sekali dengan menyanyi sekali dengan seni kata tu masuk dalam diri mereka. Oh, jaga baik kalau tak semayang sekali lagi kena timpa pokok arah kan. Nasyid yang macam-macam, apa nama selawat Nabi lah, apalah semua. Banyak nasyid-nasyid yang boleh membuatkan dia timbul rasa syahdu dalam hati itu, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Wantasaru min ba'di ma zulimu. Dia kata dan menolong mereka itu daripada kemudian barang yang zalim mereka itu. Yakni menolong mereka itu dengan puji Nabi dan keji kafir. Kemudian daripada zalim sebelumnya dengan keji Nabi dan puji kafir. Para penyair ini, kalau dulu, zaman jahiliah dulu, mereka buat syair, mereka keji Islam, mereka keji Nabi dengan syair mereka.
Kemudiannya apabila mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka juga tulis syair puji balik Nabi dan mengeji jahiliah. Perbuatan mereka dulu duk mencerca Islam, duk keji Nabi, duk hina Nabi dan sebagainya, perbuatan tak elok dulu tu, kemudiannya bila mereka tukar perbuatan tu dengan puji Nabi, angkat Islam dan mencerca benda-benda yang tak betul ini, perbuatan itu menyebabkan dosa yang dahulu dihapuskan oleh Allah. Janji Allah kepada para penyair ni. Sebentar kita tengok lah ni, upah ramai. Dalam dunia kita lah ni, upah ramai. Kalau di peringkat internasional, kita kata Cat Stevens akhirnya jadi Yusuf Islam. Tengok macam mana dia punya perubahan dia. Daripada dulu Allah yang mengetahui macam mana dia dulu, macam mana dia lah ni. Ini golongan ni lah, golongan yang Allah nak bagi tahu ni. Daripada dulu duk buat kalang kabut, lah ni jadi elok ni. Peringkat internasionalnya begitu. Mai di peringkat kita ni, peringkat nasional kita ni pun bukan tak ada. Apakah dulu? Duen ke apa nama? Duen ke apakah dulu? Kan, duk menyanyi lagu tak tentu punca cinta, tak tentu pasal. Akhirnya tengok jadi elok. Alhamdulillah. Oji Ahmad Daud. Kan? Alhamdulillah. Artis-artis yang apa nama duk mai ke Islam ni. Encik Ito, Blues Gang. Kan? Ini di antara nama-nama lah. Cuma kadang-kadang masalah kita di dalam community, dalam masyarakat Islam kita ni, kita tak welcome mereka ni dan kita tak bantu mereka. Jadi bila mereka patah mai kat kita, mereka yang ni duk tergelincang. Kita tidak ada satu package untuk menyelamatkan masa depan mereka. Kita tak ada. Yang kita tahu masa mereka kalang kabut, kita maki mereka. Bila mereka sedang, mereka insaf, mereka patah balik mai kat kita tak jaga dia. Yang akhirnya kadang-kadang adalah sebahagian daripada ada ni kadang-kadang tak boleh pergi. Dia ada keluarga, dia ada anak bini, dia apa pun tak tahu buat. Dia tahu dia buat yang tu ya dulu. Itulah satu kelebihan yang ada kat dia, yang dia boleh cari sumber rezeki bagi makan anak bini dia. Bila dia tinggal benda tu, dia mai kepada cara hidup Islam ni, tengok-tengok tak ada benda tu. Anak bini tak boleh makan dan sebagainya. Lah dia tahu benda tu salah, tapi dengan bini, dengan anak dia rumah apa ayah ni dulu, lah kita susah daripada duduk rumah. Pindah dia mai jadi cerita kasih selamat sampai duduk orang rumah, duduk ronot masuk. Sampai lah seks pun duduk tolak. Dia kata ni lah nyawa Abang Lee. Dia kata dia duduk mai cerita macam ni, dia tak boleh tunggu. Kita mengecam okey, tapi dari segi nak membantu, yang ni kita susah tuan-tuan. Inilah kelemahan yang mesti kita akui. Yang kelemahan ini tak boleh selesai dengan bantuan individu, tapi kelemahan ini mesti diselesaikan dengan bantuan jamaah. Dia nak kenal lagu tu. Bila kita tak boleh nak buat benda macam tu, itu sebab orang-orang yang macam ni, dia balik mai dia tak boleh lama. Dia pergi balik. Bila dia pergi balik dandan, kita gasak dia balik. Kita tengok ni puak ni serba macam tik dadah. Boh lagi. Puak ni macam tik dadah. Aku kata dah berapa hari dia nak. Kita tak membantu tuan-tuan. Maka akhirnya yang ruginya kita, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Inilah benda ni kita tuan-tuan duduk, kita fikir, tengok macam mana nak jadi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, wa saya'lamul ladzina zalamu ayyamun qalbin yanqalibun. Dan lagi ketahui oleh segala orang yang zalim, yakni daripada tukang syair dan lainnya, iaitu kafir dan Islam, mana-mana tempat kembali yang akan kembali mereka itu kembalian daripada mati, syurga ataupun neraka. Tetapi orang yang zalim, mereka kembali ke neraka. Dia kata dia. Dia kata kelak tahulah kita ni bukan kata penyair saja, kita ni pun satu hari kita tahu kita ni nak pergi kumpulan mana. Bila tuan-tuan dia nak mula tahu bila, kita beritahu banyak kali dah. Bila kita nak mula tahu bila? Dekat dengan sakratul maut. Masa tu kita tahu. Lagi tak sampai saat dekat sakratul maut, lagi tu kita tak tahu. Kita duk ingat kita duk main masjid apa, semayang jemaah lebih kurang mengaji kitab 2-3, kita duk ingat kita okey dah. Kita tak tahu lagi kita macam mana. Dekat nak mati esok, hadis Nabi dah beritahu. Kalau yang mai tu malaikat maut berpakaian serba hitam, kita min ahli syaqawah. Kita sebenarnya daripada orang yang jahat-jahat di sisi Allah.
Kalau masa dekat nak sakratul maut tu, malaikat mu'mai dengan pakaian serba putih. Nabi kata kita ni min ahli sa'adah. Kita daripada kumpulan orang-orang yang bahagia. Masa tu baru tahu. Tengok-tengok masuk mayat. Na'udzubillah min zalik. Tak ada buat apa dah masa tu. Nyawa dah digar-garah. Tak ada buat apa dah. Maka ketika itu malaikat maut cabut nyawa kita berdasarkan kita daripada kumpulan mana. Ini keterangan daripada hadis yang sahih. Masa tu kita tahu, tapi tak boleh buat apa dah. Kalau sekiranya kita min ahli syaqawah, malaikat yang mai berpakaian serba hitam, dia akan kata dekat kita, dia kata ukhruju, dia kata keluar, dia kata wahai roh yang khabis, wahai roh yang keji, keluar, dia kata. Kalau sekiranya kita ni min ahli sa'adah, daripada orang yang beriman, baik-baik dan dikasihi Allah, malaikat mai pakaian serba putih, dia kata ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Macam tu punya mai. Bila mai macam tu, alhamdulillah. Lepas tu masa duk usung, lagi sekali mengesahkan lagi apa yang kita jumpa masa nyawa nak terlucut tadi. Masa duk usung tu mengesahkan. Kalau kita orang yang baik-baik, masa duk usung tu kita kata dekat orang yang duk usung kita, kita kata qaddimuni, qaddimuni, cepatkan aku, cepatkan aku. Kita kalau haji boleh nak cepat-cepat masuk dalam kubur. Pasal apa? Pasal kubur akan jadi raudatun min riyadil jinan. Kubur nak jadi taman syurga. Kita kata ni, kat kawah ada usung kita ni, qaddimuni, qaddimuni, bagi cepat, bagi cepat. Tak usah duk tangguh, walau 1 second, aku tak mau lambat. Aku nak pergi cepat dekat janji baik yang Tuhan janji kat aku. Confirm, kita ni min ahli sa'adah, orang yang bahagia. Tapi kalau masa orang duk usung kita tu, kita duk kata, aina yazhabuna biha, hampa nak bawa aku pi mana ni, hampa nak bawa aku pi mana ni, kita ni confirm min ahli syaqawah. Kita orang yang akan jumpa susah sekali lagi. Bila sampai di kubur, masuk aja dia tutup kubur. Kalau sekiranya malaikat mai lepas tu, wa yufsahu, dibuka, diluahkan kubur ni maddal basar, seluas mata memandang, maka sahlah kita ni min ahli sa'adah, kita orang yang bahagia. Tapi kalau masuk orang kambuh rapat aja kubur, atau kubur himpit kita sampai berselisih tulang rusuk kita, maka confirm kita min ahli syaqawah, binasa kita. Selagi tak mai tiup sangkakala, selagi itulah kita diazab dalam kubur. Tapi tahu tu, waktu tu pintu taubat sudah tutup. Allah kata at the moment malaikat mai pakai baju hitam tu, at that moment taubat sudah tak diterima lagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini benda takut. Ini benda takut. Tuan-tuan, cerita dia lagu ni, saya pesan pada diri saya dan pada tuan-tuan semua, masing-masing kita jaga diri masing-masing, jaga keluarga masing-masing. Quran pun kata ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum narah. Nombor 1 sekali, diri hang bagi elok, bagi betul. Lepas tu keluarga bagi elok, bagi betul. Hak ni kita boleh pelepah dulu pun alhamdulillah, dah cukup baiklah. Hak ni kita boleh jaga elok, lepas tengok hak jauh sikit daripada kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun terima wahyu jadi nabi. Tuhan kata apa? Wa anzir ashiratakal aqrabin. Wahai Muhammad, bagi peringatan kepada adik-beradik kamu yang terdekat dulu. Yang ni tuan-tuan. Atas kesedaran ini, kita minta kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan atas kesedaran ini, kita minta kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah tak tolong, kita tak boleh buat. Yang tu satu kena ingat. Allah tak tolong, kita tak boleh buat. Kita ustaz pergi mengaji sampai tinggi mana pun, kita tak boleh bentuk anak kita jadi anak yang soleh kalau Tuhan tak bantu. Tapi kalau kita tak pernah mengaji agama, tak pernah mengaji sekolah agama pun, dah main umur 40, 45 baru start duk kenal agama, tapi kita sungguh-sungguh nak cari agama ni, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Tuhan kata dan orang-orang yang bermujahadah sungguh-sungguh fina, kepada kami, nak cari jalan kerebaan kami, lanahdiyannahum subulana. Tuhan kata pasti kami tunjuk kepada mereka ini jalan kami. Yang tu aja. Siapa pun belum terlewat. Siapa pun belum terlewat. Kalau hari ini kita umur 60 pun belum terlewat.
Selagi mana nyawa tak sampai di gargarah, selagi itu kita ada ruang, kita ada peluang, kita ada masa. Tuhan kata dalam hadis kursi, Tuhan kata kalau sekiranya kamu mai dekat aku berjalan, aku pi dekat kamu berlari. Tuhan kata. Kalau kamu mai dekat aku biqurabil ardi khataya, hampa mai nak menghadap aku membawa penuh muka bumi dengan khati'ah, dengan khataya, dengan dosa-dosa kesalahan yang banyak. Aku sediakan di sisi aku seluas bumi juga dengan maghfirah, dengan keampunan. Tuhan kata. Yang penting apa? Kesedaranmu ada. Umur 40 kau, umur 50 kau, umur 60, umur berapa puluh pun, kesedaran kena ada. Ada kesedaran, bertaubat kepada Allah, start balik. Naik duduk atas track elok-elok balik. Kita nak cari keredaan Allah. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Tuan-tuan, Tuhan kalau dia janji, innallaha la yukhliful mi'ad. Tuhan dia tak menyalahi janji. So kita buat takat yang termampu. Kita baik sangka dengan Allah, Allah bantu kita. Kalau kita nak sungguh-sungguh, Allah bagi. Al-maghfirah, keampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala, duk tunggu aja nak bagi kat kita. Siapa yang bertaubat di siang hari atas dosa yang dilakukan pada malam hari, Allah ampunkan dosa itu. Siapa yang bertaubat di malam hari atas dosa yang dilakukan di siang hari, Allah ampunkan dosa itu. Peluang duk ada banyak. Peluang duk ada banyak. Ambil peluang ni. Nanti sat dulu. Cerita duk tengok orang tu, orang ni tak betul, tang tu tak betul, tang ni. Nanti sat dulu. Cermin tengok kita dulu. Ujung rambut, ujung kaki, betul dah ke kita ni. Tengok bini anak-anak kita di rumah, betul dah ke mereka ni. Yang tu bagi clear selapis dulu. Lepas tu boleh, kalau kita nak bersedar hati sikit pun boleh. Kalau hak tu pun ambil cermin tengok muka kita terkejut. Aku ke jebon ke ni? Cerita banyak lagi lah. Cerita banyak lagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita tak ada daya upaya, tak ada kekuatan, melainkan Allah bantu kita, kekuatan kita ada. Mudah-mudahan apa yang kita baca ni memberi sedikit sebanyak kebaikan kepada kita semua, insya-Allah. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik silap saya. Wallahu a'lam. Lepas ini kita sambung surah An-Naml Makkiyah. Cerita tentang apa nama An-Naml ni, cerita semut. Kita akan baca kemudian esok surah cerita pasal semut. Pasal apa dipanggil surah ni surah An-Naml, surah semut? Pasal apa? Pasal dalam ayat 18 dan ayat 19 Allah ada sebut tentang An-Naml, sebut tentang semut. Dan dalam surah ni kita gezek sikit. Dalam surah ni dia menceritakan kepada kita satu kejadian pelik yang berlaku kepada Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman alaihi salam sebagai satu orang nabi yang diberikan nikmat yang berbagai-bagai pada dia. Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, Allah takdirkan dia ni ada kerajaan besar. Nabi yang menjadi raja, Nabi Sulaiman. Bukan sahaja dia mempunyai kerajaan besar, dia raja, bahkan dia kaya raya. Bahkan Allah anugerahkan kepada Nabi Sulaiman ni boleh faham semua bahasa binatang. Bahkan Allah bagi kepada Nabi Allah Sulaiman alaihi salam ni dia boleh kontrol, dia boleh kuasai manusia, jin, burung, semua dia boleh kontrol. Semua dia boleh kontrol. Yang paling popular, dia boleh minta jin tolong angkat istana Balqis ramai depan dia. Demikian kelebihan yang Allah bagi kepada Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Satu hari ketika Nabi Sulaiman dengan tentera berkuda dia, duk ada ramai tentera, dia duk depan duk pacu kuda. Nabi Sulaiman dalam duk naik kuda tu, bunyi kuda guduk tu, telinga dia boleh dengar raja semut riau dekat semut-semut ni. Nabi Sulaiman boleh dengar raja semut riau dekat semut-semut ni. Dia kata tolong berlindung. Dia kata sebab tentera Sulaiman nak lalu. Kita duk lagu ni, semut duk lalu apa ramai tu tak dengar apa. Kan? Tak dengar apa. Kalau dengar ke, tak ada siapa lah pergi duk sembok riset dekat semut. Kita baru ambil aja duk dengar dia kerja lekal lah, lari nuhang ada anak bini di rumah kita nak sembok dah. Tak dengar sembok pergi, tak dengar kan? Selamat jalan lah.
Nabi Sulaiman alaihissalam duduk naik kuda ni, duduk. Bayangkan naik kuda, kalau dia seorang pun dah cukup, dah tutup, dah pendengaran, dah tak dengar dah benda lain. Ini tentera duduk ikut belakang. Nabi Sulaiman, Allah izin dia dengar bunyi raja semut duduk riau dekat semut-semut ni. Suruh berlindung, pasal apa? Pasal tentera Sulaiman nak lalu. Dia dengar benda tu. Senyum dia. Dengar dia duduk naik kuda tu senyum, nanti sat dulu. Dia tak bagi dia panik semua, pergi selamatkan diri dulu. Dan dalam ayat yang kita nak baca nanti, dia nanti cerita dekat kita bagaimana Nabi Allah Sulaiman Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, dia takjub dengan cerita semut ni. Ini surah semut nama dia. Dia takjub, dia kagum dengan cerita semut ni. Satu yang mengkagumkan Nabi Sulaiman ni ialah cara hidup semut ni yang sentiasa tolong menolong. Semut ni tolong menolong. Tuan-tuan tengoklah saja-saja ada masalah. Kalau ada masalah, bila tengok dia duduk berjalan tu, masing-masing duduk pikui apa ke, dia pergi ambil tahu mana pikui, buat kerja masing-masing kan. Depa tu sambil duduk pikui tu, kalau duduk tengok puak-puak ni tak ada kerja lah, dia kata duduk sembang kedai kopi tak habis-habis. Semut heran dengan kita ni. Dia kata tak ada kerja ke manusia ni. Dia kata dia kerja tak habis ni. Tuan-tuan pernah tengok semut duduk kedai kopi sembang kopi? Tak ada. Dia nanti duduk jalan ni, duk selisih dengan ukhuwah dia tu, dengan bila jumpa lagu Bonti Zat. Bonti tu salam lah tu. Assalamualaikum, Waalaikumsalam ke apa. Kita tak dengar apa nak buat. Tapi kita boleh tengok tu, duk berjalan menerai, pergi sana menerai, mekok ni. Lagu jumpa Bonti Zat, jalan jumpa Bonti Zat, jalan jumpa Bonti Zat. Atas belakang lagu duk bawa nyok ke satu, bukan buah nyok tu, nyok apa kecil-kecil tu. Duk bawa, jalan kita tengok dia duk bawa berkemutih, duk bawa. Bukan kita. Nabi Sulaiman alaihi salam kagum dengan benda ni. Kita akan baca surah ni, dia akan cerita benda ni. Kagum dia dengan benda ni. Tolong menolong. Yang kedua, dia kagum kerana semut mampu buat rumah bertingkat-tingkat dalam tanah. Semut dia buat rumah dalam tanah, rumah dia tu berlapis-lapis. Kita tak pernah duduk cangkui korek je, orang putih buat benda ni. Kita tak pernah surah Allah turun mai cerita pasal kita tak pernah betul ke Tuhan kata dalam Quran ni, betul ke semut macam kita tak pernah duduk selongkak cari. Dia buat rumah dalam tanah ni bertingkat-tingkat, menunjukkan kegigihan dia bekerja dan semangat tolong menolong sama-sama dia. Kalau sekok dia tak boleh buat rumah bertingkat macam tu. Semut yang dikagumi oleh Nabi Sulaiman. Yang ketiga, dia kata dia ada cerita dalam surah tu, Nabi Sulaiman kagum pasal semut ni ada gudang. Di rumah dia yang bertingkat-tingkat tu, dia ada gudang. Yang di gudang tu dia guna untuk simpan makanan. Yang makanan itu akan diguna masa musim dingin. Di mana? Sekolah rendah, sekolah menengah, maktab, universiti dia ni tang mana ni? Sampai dia boleh fikir majlis. Tak tahu. Kita nak fikir dari sudut mana pun, dia akan balik kepada kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Fikir kok mana pun, fikir last sekali dia punya conclusion dia, God is great. Allah Tuhan Maha Besar. Dia ada tempat simpan ni. Hak kita duk nampak dia duk jalan, duk bawa benda atas belakang tu, dia bukan balik simpan di rumah dia. Dia ada gudang. Dan dia ada satu raja yang kontrol dia. Dan dia kata yang keempat, Nabi Sulaiman kagum kerana semut ni hidup sangat berdisiplin dan teratur. Dan dia ada pemimpin, dia ada ketua, dan dia patuh kepada pimpinan dia. Bila raja dia kata tepi, sebab Sulaiman nak main dengan tentera dia, semua tanpa siapa pun bantah, semua pakai lari selamatkan dia. Dia kata benda inilah yang dikagumi oleh Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Dan kita nak tengok dalam Quran ni macam mana dia nak kait benda ni dengan kita manusia yang badan besar, otak lagi besar daripada semut, tapi tak ada apa kita ni. Karut. Baca surah ni tu takut betul. Kita nanti satu hari tidur tengok semut yang mata tidur belenang ya. Cerdik pada aku, kata buat aku jadi lembu ni. Kalau boleh sampai macam tu berkesan ke. Kan? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan Allah panjang umur kita, bagi keluangan masa kita boleh tengok kebesaran Allah yang dicernakan di dalam ayat-ayat dia. Nah, yang baik itu daripada Allah, yang tak baik silap saya. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah.
اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم. رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.